Hai, Assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi untuk video kali ini berkaitan dengan topik membundar. Untuk topik kali ini, saya akan ceritakan sikit pasal apa itu membundar, apa tujuan dia dan bagaimana cara yang boleh kita lakukan untuk membundar. Okey, jom. So, tujuan membundar, apa tujuannya? Tujuan membundar ialah untuk memudahkan kita menganggar. Okey, untuk memudahkan kita menganggar, sekiranya contoh, dalam bila kehidupan seharian kanak-kanak lah. Macam zaman kita dulu, macam zaman saya lah, masa dulu, mak pesan pergi kedai kan, bagi nak beli barang-barang yang berharga 70 sen, 80 sen. Jadi mak dah anggarkan dah, ataupun kita dah boleh bajet dah. Kalau mak bagi RM1, adalah tu baki dia. Ataupun bila dah bagi RM1, cukuplah untuk membeli barang yang berharga 80 sen. Begitu juga dalam kehidupan seharian anda lah sebagai seorang murid. Kalau bila pergi kantin kan, kita beli kuih satu 30 sen kan, kita ada RM1. Jadi kalau kita beli 90 sen, cukup tak dengan duit RM1 tu? Dekat situ kita boleh aplikasikan kita punya teknik membundar dalam kehidupan. Dan akhir sekali ialah mengelakkan daripada berlakunya kesilapan. Ini penting kalau tidak nanti kita duit tak cukup, kan? Barang-barang tak cukup. Jadi sebenarnya membundar ni banyaklah uh, dia punya kelebihan kepada kita dan tujuan dia macam untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Okey? Jadi bagaimana cara membundar? Dekat sini, saya ada bagi 3 contoh konsep biasa yang saya gunakan untuk anak murid saya lah ketika membundar. Yang pertama ialah konsep jari. Jari kita ada berapa? Ada 10. Ada 10. 10. So, dengan jari-jari kita ni, jari-jari kita jari-jari kita, okey, jari. So, dengan jari kita ni, biasanya saya akan cakap dengan murid bila bagi soalan ataupun arahan membundar. Kita kena ingat, kan, bila kita buka tapak tangan kita macam nak berdoa, ada satu daripada ibu jari, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bila sampai 4, dia akan pergi semula ke asal, iaitu sifar, kosong. Apa yang terjadi sekiranya dia pergi kepada 5? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tetap menjadi sifar tetapi perlu ditambah 1 pada rumah di sebelahnya. Bergantung kepada soalan. Tengok nanti. Jadi, kita akan tunjukkan contoh. Okey? Jadi, kalau konsep yang pertama, saya akan gunakan konsep jari. Jari. 1, 2, 3, 4. Dia akan balik semula ke arah kosong tanpa ada penambahan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tetap menjadi kosong tetapi dengan penambahan. Penambahan berapa? 1. Kemudian yang kedua ialah konsep bukit. Konsep bukit ni macam yang ada dalam buku teks. Konsep bukit pun sama juga. Ibaratnya macam kita nak naik bukit sampai satu tahap, tak larat dan kita perlu patah balik. Kan? Tapi andai kata kita mampu, kita larat untuk naik bukit dan turun, maksudnya kita akan jadi apa? Kita akan cari bukit lain pula untuk kita panjat. Jadi tambah 1. Okey, dan akhir sekali ialah konsep nasi lemak. Konsep nasi lemak, yalah kan, pagi-pagi sekarang ni ada orang ramai jual nasi lemak. Kan, time PKP awak dah boleh pergi beli nasi lemak kat luar ataupun mak belikan siap-siap ataupun transit sediakan. Jadi apa yang awak boleh buat dengan nasi lemak? Konsep nasi lemak ni macam awak makan, tak sampai separuh lagi habis, awak minta dengan mak tambah 1 lagi nasi lemak boleh? Mestilah mak kata tak boleh sebab awak belum habiskan lagi makanan tu. Apa jadi kalau contoh awak dah makan tinggal sikit je, awak kata mak tambah 1 lagi boleh? Mak kata boleh. Nanti ambil kat atas meja. Jadi itu konsepnya. Maksudnya kalau awak makan tak habis, so awak berhentilah kan. Bungkus je lah nasi lemak tu. Mungkin besok, lusa, atau besok, lusa dah basi lah kan. Mungkin petang kan awak makan lagi, tengah hari kan awak makan lagi. Kan? Tapi kalau awak makan lebih daripada separuh,
Contoh dah sampai 5 dan separuh. Macam kalau konsep nombor sampai 5 lah. Kalau konsep lemak dah separuh dah habis dan awak rasa lapar lagi. Mak tengok awak makan pun berselera. Awak cakap dengan mak, "Mak, tambah satu lagi boleh?" Mestilah mak kata, "Boleh, tapi habiskan dulu, jangan membazir ya." So, kita akan tengok di dalam buku teks, apa cerita dia. Let's go. Okay, kita jumpa lagi. Jadi, sekarang ni saya dah bukakan buku teks digital lah. Okay, tajuk yang tadi iaitu Bundar Nombor. Kalau kita tengok dalam buku teks tahun 3 jilid 1, dia terus bagi kepada arahan iaitu bundarkan 1362 kepada puluh yang terdekat. Okey, puluh yang terdekat. Rahsia dia. Okey. Rahsia dia, bila kita kata puluh yang terdekat, awak tengok perkataan puluh itu dah dihitamkan, ditebalkan. Okey. Bila kita dapat soalan macam ni, dia kata puluh, kita akan lihat di rumah puluh dahulu. Awak tengok 1362, rumah puluh. Kan? Digit berapa tu? Berapa? Betul. Digit 6. Jadi 6 itu berada di rumah puluh. 60. Okey. Sekarang kita lihat pada digit 6. Kemudian lihat di sebelah kanan dia. Lihat di sebelah kanan dia. Lihat sebelah kanan dia iaitu nombor berapa? Digit berapa? Nombor? Betul. Nombor 2. Jadi apabila nombor 2 awak tengok dia bagi dekat sini. Tadi saya dah bagi konsep jari. Saya dah bagi konsep nasi lemak. Konsep bukit. Sekarang buku teks bagi konsep busut. Nampak tu jalan semut. Nampak banyak ada semut rajin. Nampak semut berjalan satu-satu hora-hora. Tengok. Bersepah-sepah. So, di belah kiri saya ialah 1360 dan sebelah kanan saya ialah 1370. Soalan dia kata 1362. 1362 berada berhampiran ataupun lebih hampir dengan 1360. Jadi apabila 1362 dibundarkan kepada puluh yang terdekat, rumah sah sahaja iaitu digit 2 di sebelah kanan 6 ditukarkan kepada sifar. Maka jawapannya ialah 1360. Buku teks juga memberikan kita contoh lain yang lebih skema orang kata Tapi dalam skema-skema pun soalan macam ini biasanya memberi markah. Dia tak minta kita lukis busut je nak. Tak minta kita lukis nasi lemak, tak ada. Okey. Tapi saya pernah jumpa dia minta kita lukiskan garis nombor, lakarkan. Jadi, dia kata 1362 terletak di antara 1360 dan 1370. Jadi 1362 lebih dekat diwarnakan dengan warna merah dengan 1360. Jadi dia kata dalam kotak kuning tu dia cakap 1362 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1360. So itu yang paling hampir, paling dekat. Okey, 1370. Noh, jauh sana nak kena naik bukit lagi. Kan? Mana maunya. So, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua dia kata bundarkan 1350 kepada ratus yang terdekat. Tadi puluh yang terdekat, sekarang ratus pula. Bila ratus, kita tengok rumah ratus. Jangan pergi ratus, nak pergi tengok rumah ribu lah. Rumah sah lah. Wah, gata-gata tengok rumah orang. Tengok rumah mengikut kehendak soalan. Dia kata ratus yang terdekat. Kita tengok 1350. Rumah ratus ni nombor berapa? Digit berapa? Nombor? Ya, nombor 3. So, lepas dah nampak nombor 3, ratus dia yang terdekat, kita lihat pula jiran di sebelah kanan dia itu. Nombor berapa? Nombor 5. Jadi nombor 5, okey, bila kata nombor 5, awak boleh bayangkan nombor 5, kita gunakan konsep jari. 1, 2, 3, 4. Akan pergi kosong. 5 pergi kosong, tapi tambah 1. Jadi 1350 akan pergi ke 1400 apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Jadi kita tengok lagi contoh yang lain. Contoh lain yang buku teks bagi. Alright.
Contoh nombor 3. Dia kata bundarkan 5,820 kepada 1,000 yang terdekat. Okey. 1,000. Cari dulu rumah 1,000. Rumah 1,000 digitnya berapa? Nombor 5. Kemudian jirannya. Jangan tengok belah kiri ya, dek. Belah kiri tak ada jiran tu. Kalau ada, lari. Sebab tak ada nombor di sebelah nombor 5 tu. Belah kanan ada. Okey, belah kanan nombor 8. Jadi awak ada beberapa pilihan. Selain daripada awak menggunakan jari, awak juga kalau tak boleh gunakan jari. Mungkin awak ada masalah macam, weh, ketau lah guna jari kan. Ketau. Orang Melaka panggil ketau lah kan. Awak boleh gunakan garis nombor. Sebab itu buku teks cadangkan garis nombor, konsep bukit. Supaya apa? Supaya awak lebih jelas, nampak dan tahu macam mana cara untuk selesaikan masalah. Jelas So, jika 5,000 di sebelah kanannya itu ialah 8. 8 lebih hampir dengan 0 tambah 1. Maka 1 itu ditambah dekat mana? Ditambah di atas rumah 1,000. Jadi 5,820 dibundarkan kepada 1,000 yang terdekat menjadi 6,000. Okey? 6,000. Jadi memang betul lah kan. Contoh buku teks jaranglah salah. Nampak? Ni tinggi-tinggi Gunung Kinabalu kan. Tinggi lagi sayang pada kamu. Okey. Nyanyi pula So, awak tengok dia kata tinggi Gunung Kinabalu 4,095 meter. Bukan 4,900 Tengok 9 tu di rumah 10. 4,095 meter. Tapi soalan 1,000 yang terdekat. Bila 1,000 yang terdekat, nombor berapa? Nombor 4. Kan? Jadi nombor 4. Cikgu, nombor 4. Nombor 4 jadi kosong lah cikgu. Bukan. Nombor 4 itu kita tengok pada soalan rumah. Tapi tindakannya di sebelah kanan dahulu. Sebelah kanan itu nombornya kosong. Sifar. Maka perlu tambah tak? Tak perlu tambah. Perlu ubah tak? Ubah. Ubah yang mana? Ubah yang rumah sa dan juga rumah 10. Rumah ratus? Rumah ratus pastilah jadi kosong. Sama macam rumah sa, sama macam rumah 10. Jadi kosong. Sifar. Jadi jawapannya ialah 4,000. Oops. Terbagi jawapan lah pula. Tak apalah. Bonus kan. PKP. Orang suka bonus ke apa? Kan? Okay. So. Jadi dekat bawah itu nanti akan adanya soalan. Cuba dulu. Cuba dulu. Dan awak boleh bagi jawapan dekat bawah. Kita tengok sama-sama. Kita bincang sama-sama. Nanti mungkin ada kelapangan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.